Assalamualaikum semua, kembali lagi dalam channel Nur Haifa. Okay, jadi hari ni Haifa bersama dengan Atia. Okay. Nak berkongsi tips mengenai apakah yang perlu dipentingkan, titik beratkan ketika berpantang. Okay, seperti yang korang tahu, Haifa pernah share berkenaan dengan Haifa punya journey bersalin, pengalaman Haifa bersalin. Haifa nak share berkenaan dengan pantang ni sebab Haifa rasa ada yang kat luar sana yang dia berpantang pada musim PKP. Tapi sekarang kita dah habis dah kan PKP, musim pandemik ni kan. Okay, Haifa tahu ada yang kat luar sana yang macam Haifa juga, yang ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan juga. Okay, jadi sebab tu Haifa buat video ni. Haifa nak share dengan korang. Haifa tak nak korang rasa macam korang bersendirian lah dalam proses berpantang tu. Dan korang kena pastikan korang tengok video ni sampai habis. Okay, jadi kepada yang dah subscribe, Haifa ucapkan terima kasih. Kepada yang baru sampai kat channel Haifa, korang pastikan tekan butang subscribe. Pertama sekali Haifa nak cerita berkenaan dengan apakah yang perlu dipentingkan ketika berpantang. Okay, yang pertama sekali, yang baru lepas bersalin, ibu-ibu yang baru lepas bersalin, okay, janganlah jalan laju-laju. Jangan jalan laju-laju dan jangan jalan luas-luas. Faham tak apa yang Haifa maksudkan? Maksudnya kalau korang bersalin normal ke, scissor ke, korang tak boleh jalan laju sangat. Okay, korang bukan tak digalakkan berjalan, korang kena berjalan, tapi jangan laju-laju sebab kita risau jahitan tu akan terbuka balik. Okay, jadi pelan-pelan, slow-slow. Lagi-lagi kalau yang nak koyakkan, yang tu lagi kena berhati-hati. Okay, seterusnya, ibu yang baru bersalin, pastikan korang tukar pad tu setiap 2 jam. 2 jam tu paling maksimum lah. Okay, sebab apa? Sebab benda tu darah kita banyak tau lepas kita bersalin. Jadi untuk mengelakkan kuman yang tak bersih kan, apa-apa yang tak bersih, kita kena sentiasa tukar. Kita kena pastikan kat bawah tu sentiasa bersih supaya jahitan tu cepat cantum dan kita takkan terkena jangkitan kuman dan sebagainya. Okay, lepas tu kalau kita basuh bahagian bawah tu, pastikan jangan basuh dengan herba-herba yang kita pun tak tahu, yang bukan dapat daripada yang doktor tak suruh. Jangan letak kat bawah. Okay, sekarang ni pun kalau lepas bersalin, biasanya lah hospital pun tak bagi ubat kuning tu kan. Dah tak bagi kan sekarang ni, sebab masa Haifa bersalin pun tak ada ubat kuning ke apa. Okay, janganlah letak apa-apa kat bawah tu yang tak terjamin kebersihan dia. Okay, kalau nak juga letak, tanya dulu doktor boleh ke tak, ataupun tanya dulu nurse. Sebab nurse ni dia lagi berpengalaman tau. Dia dah handle banyak sangat kes-kes macam yang ibu-ibu baru lepas bersalin lah. Maksud Haifa bukan kes apa, maksudnya ibu-ibu yang baru lepas bersalin. Okay, nurse dah banyak handle tau. Jadi diorang tahu. Jadi nak tak nak kita tanyalah mereka sebab mereka lebih tahu. Okay, macam Haifa pun masa Haifa lepas bersalin tu, Haifa letak asam keping, bukan air asam keping. Haifa nak bagi kering cepat kan. Lepas tu Haifa letak garam, air garam tu elok juga sebenarnya. Ada yang sesuai lah, yang Epsom salt tu kan, yang Haifa cerita sebelum ni kan, dekat tips berpantang kan. Yang tu pun okey juga. Cuma masa Haifa pergi dekat klinik kesihatan, nurse cakap tak payah letak apa-apa sebab risau jahitan tu tak cantum lagi. Bila kita letak benda tu, dia mereputkan benang tu. Jadi menyebabkan benang tu reput awal daripada jahitan kita bercantum. Yang tu yang risau. Jadi jangan letak apa-apa, basuh dengan air bersih je. Pastikan basuh, lepas tu keringkan. Lepas kita dah basuh tu, kita bagi angin kejap lah, dalam 1 minit, 2 minit, 3 minit ke, kita anginkan kejap. Okay, lepas tu baru kita pakai pad balik. Okay, seterusnya Haifa nak cakap berkenaan dengan, okay, yang ni, tips ni Haifa rasa Haifa kena share sebab Haifa rasa kan, yang tips ni Haifa kena share sebab apa? Sebab masa Haifa hari minggu yang ketiga, lebih kurang lah, minggu 3 ke minggu keempat, dekat sebulan juga lah Haifa rasa kan. Nak dekat-dekat sebulan tu Haifa bengkak susu. Okay, sebab apa? Sebab Haifa masa mula tu Haifa tak ada susu. Jadi Haifa guna pump. Bila pump ni, kita macam, kalau boleh kita nak bagi anak kita ni dia menyusu
cukup kan. Jadi sebelum dia bangun tu kita dah pump siap-siap. Sebenarnya benda tu tak payah. Okay. Sebab kita dah memang, bila kita pump, kita dah memang keluarkan, mula-mula tu kita dah stimulate kan, bagi kita punya susu keluar. Okay, lepas tu sebenarnya susu tu dah ada. Bila dia dah boleh keluar tu maknanya dah ada saluran dia. Cuma kita kena bagi anak kita supaya dia pandai hisap. Sebab bila kita pump melebihi yang sepatutnya, contoh sepatutnya satu sesi dalam 15 minit, kita buat sampai 30 minit. Sebab kita nak susu yang banyak keluar kan. Kita nak, kalau boleh kita nak cepat habis kosongkan breast kan. Sebenarnya itu akan menyebabkan kita punya payudara lagi oversupply, orang kata. Terlebih supply kan. Kita patut supply and demand kan. Tapi ini terlebih supply. Bila terlebih supply ni dia akan membengkak lah. Bila bengkak tu memang sakit. Haifa kena 2 hari kot sakit dia, ya Allah. Macam bengkak tu dia berdenyut tau. Bila berdenyut dia sakit, dia rasa macam panas, macam mana tau. Jadi Haifa pakai yang tuam tu, yang Haifa kata tuam sejuk, tuam panas tu. Yang tu Haifa buat. Lepas tu Haifa urut, Haifa tuam balik sejuk, lepas tu tuam balik panas, sampailah susu tu yang tersumbat tu keluar, sampai hilang rasa bengkak. Kena selalu buat. Sebab apa? Sebab susu tu tersumbat. Kan, baby kalau yang pertama kali dia bukan tak reti, nak menyusu dia tak pandai sangat. Okay. Okay, tu yang ke berapa tak ingat dah. Okay, seterusnya Haifa nak bagi tahu emosi paling penting kita kena jaga. Sebelum kita melahirkan, kita dah kena prepare sebenarnya benda tu. Kita dah kena prepare, kita kena expect for the worst. Kita kena jangkakan yang jangan jangkakan yang indah-indah. Okay, macam orang cerita kan, jangan jangkakan yang indah je. Waktu bersalin tu best, waktu berpantang tu best. Kena jangkakan juga yang tak berapa nak indah tu, supaya bila benda tu berlaku, kita dah tahu benda ni akan berlaku. Bukan kita dah tahu, maksudnya kita dah expect. Bila kita dah berkemungkinan kita macam-macam lah kan, sembelit ke waktu berpantang, kita kena expect benda tu supaya kita akan lebih bersedia. Bila kita bersedia, kita akan lebih rasa macam aku dah bersedia dah benda ni. Bila benda berlaku, kena banyak cari ilmu. Macam tu lah, banyak membaca, banyak join kelas ke kan, macam tu. Okay, lepas tu Haifa nak cakap, korang kena selalu minum air dan banyakkan makan buah-buahan. Terutamanya kalau nak cepat membuang kan, Haifa cadangkanlah makan buah naga ataupun buah oren. Tapi oren bukan oren Mandarin, oren Sunkist. Okay, sebab dia Haifa masa berpantang tu, Haifa sembelit. Haifa dekat berapa hari jugalah tak berak kan. Lepas tu nurse cakap tak elok sebenarnya kalau tak berak ni. Sebab sekali berak tu nanti dia keras kan. Dia akan, tempat yang luka tu, dia takut dia terbuka balik. Kalau kita tahan berak kita, nanti kita kena terbuka balik ke apa ke, bahayalah balik kat kita kan. Lagi sakit kot. Dah lah berjahit pun sakit kan. Okay, lepas tu Haifa nak cakap, macam Haifa masa Haifa berpantang tu, Haifa kena makan ubat yang bagi tai apa nama tu, tai lembut. Sebab apa? Sebab Haifa sembelit. Haifa sembelit. Walaupun Haifa makan banyak juga buah, sembelit memang sembelit. Tapi hari yang keberapa, hari ke-10 kot baru Haifa boleh berak. Tu lega sangat lah. Cuma Haifa nak cakap, kalau nak makan ubat tu pun korang kena tanya dulu nurse ataupun doktor. Okay? Sebab kadang-kadang kita menyusukan baby, ubat tu tak sesuai. Ada yang tak sesuai, kandungan yang tak sesuai untuk ibu yang menyusu. Okay? Lepas tu apa lagi? Alah, ibu nak buat video ni. Aduh, cupio. Atta duduk diam-diam. Atta tengok tu. Ni Atta punya, Atta punya. Dah. Okay, lepas tu Haifa nak bagi tahu lagi, kalau kata kita berpantang, makan, minum, okay, kena jaga. Ibu-ibu yang berpantang ni kadang-kadang dia sampai tak fikir tau, tak sempat nak mandi, tak sempat nak makan, minum. Sebab apa? Sebab dia nak menyusukan anak dia je. Macam tu lah. Ada juga yang tak larat, ada yang penat kan.
macam Haifa, okey, Haifa cerita Haifa punya ni, Haifa macam asyik nak menyusukan baby je sebab Haifa jaundice tau. Bila dia jaundice, Haifa macam diorang cakap kan kena sejam sekali lah susukan. Sebab anak jaundice ni dia tak nak minum sangat susu. Jadi kita kena bagi selalu. So Haifa, dalam fikiran Haifa ni, masa tu Haifa macam asyik fikir macam mana nak susukan baby ni, nak kena selalu susukan dia ni macam setiap sejam. So kadang-kadang Haifa sampai tak fikir makan, Haifa tak fikir minum, tapi lapar. Tapi kita macam tak nak fikir benda tu, faham tak? Kita macam stres sangat sebab jaundice kan, macam tu. Lepas tu masa tu lah emosi kita sebenarnya agak terganggu. Dan kita kena pastikan lah kita ni ada suami. Yang paling penting suami kena ada kat sisi kita. Kalau tak ada, keluarga. Yang penting kena bagi tahu, kena communicate, okay? Kena communicate, cakap apa yang kita nak, apa yang kita perlukan waktu tu, okay? Sebab diorang pun tak tahu. Dan kita waktu tu emosi kita memang tak stabil sebab hormon kita pun time tengah tak stabil, okay? Macam tu lah. Lepas tu korang kena pastikan korang sentiasa banyak-banyak lah bersembang dengan ahli keluarga, terutamanya suami. Korang cakap kat dia orang apa yang korang perlukan, okay? Sebab bila kita tu orang katakan ada terms kan, meroyan. Okey, meroyan sebab apa? Sebab waktu berpantang ni sebenarnya sepatutnya dia berehat. Dia nak pulihkan balik diri dia. Tapi waktu berpantang ni lah ibu-ibu tu sibuk lah, nak sidai baju lah, nak masak lah, nak kemas rumah lah. Masa tu lah tak boleh tengok rumah bersepah lah, kan? Tak payah fikir benda-benda tu. Kita serahkan pada suami kita. Minta tolong. Kita kena belajar untuk minta tolong kat orang, okay? Sebab kadang-kadang kan kita tak sedar yang kita dah start emosi kita dah tak stabil. Kita berkemungkinan, okay, kalau dah tak stabil akan mudah terkena apa orang panggil benda tu meroyan lah, postpartum depression, okay? For mostly, okay, dia bukan disebabkan environment dia kadang-kadang disebabkan badan kita. Kadang-kadang kita tak selesa yang badan kita kan, waktu lepas bersalin tu bengkak sana, bengkak sini kan. Jadi yang tu yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa macam stres kan. Kita kena pandai uruskan diri kita. Kita kena banyak fikirkan diri kita. Memang kita fikirkan anak kita juga, tapi dalam masa yang sama kita kena sayang kat diri kita. Okay, kita kena minta tolong orang sekeliling kita, okay? Okay, Haifa faham ada ibu-ibu kat luar sana yang suami dia bekerja kan, susah nak minta tolong semua sebab suami bekerja, tak ada siapa nak tolong tengok ke apa. Okay, tak apa, korang jangan risau benda tu. Korang buat mana yang mampu je, yang tak mampu tak payah. Kalau kata makan tu pun kena jaga juga kan. Macam makanlah apa-apa yang berkhasiat, yang selagi benda tu doktor tak kata tak boleh, korang boleh makan sebenarnya. Cuma kalau ada allergic maksudnya sebelum kita bersalin kita memang ada allergic benda-benda makanan tu, pastikan janganlah makan. Jangan makan pula kalau benda tu dah kita allergic kan. Okay, pastikan ni lah rehat secukupnya. Okay, kalau kata tidur tu, anak tidur tu kita tidur sekali. Kadang-kadang kita tak boleh tidur pun kalau anak kita tidur kan. Tapi tak apa, kita rehat lah, baring. Okay. Lepas tu banyakkan sebelum berpantang ni, banyakkan macam buat research, okay, baca macam mana nak jaga anak yang baru lahir dalam pantang semua kan. Ada duit lebih, upahlah orang untuk datang urut, okay. Kalau tak boleh, minta suami tolong urutkan, keluarga tolong urutkan. Kalau tak boleh juga, tak apa, kita boleh urut badan kita sikit-sikit. Kita urutlah apa yang kita termampu kan. Sebab tak semua orang boleh nak macam apa, tak semua orang ada masing-masing punya lain-lain punya situasi kan. Tak semua orang sama, tak semua orang boleh upah orang urut datang rumah semuanya kan. Lepas tu apa lagi apa nak cakap? Ni nak main pula. Orang nak cerita tiba bantang ni. Apa? Tiba bantang ni apa? Lepas tu apa?
biarlah baby tidur tu, kalau dia tidur jangan kacau. Biar je, jangan biar dia kalau rindulah anak apa. Biar time ni. Sebab apa? Sebab kalau korang dah start kan, waktu pantan ni korang nak tidur apa-apa. Sebab apa? Apa macam itu, bila anak dah besar nanti korang tak cukup tidur. Sebelum melahirkan tu korang tidurlah apa-apa asal. Nanti dah ada baby korang tak boleh tidur tak. Kau tak boleh tidur, korang tak cukup tidur. Kan betul tak ibu-ibu kat luar sana? Ibu-ibu yang dah anak 10 tu mesti macam senyum je kan tengok video Haifah ni. Korang macam baru anak seorang kan. Ni akak dah anak 10, anak kembar lagi 10 kembar. Relax kan. Steady je. Taklah, ni Haifah cerita. Haifah cerita sebab anak orang lain-lain tau, tak sama. Korang janganlah anggap semua anak tu sama, tak sama. Jadi waktu kita berpantang tu pun lain lah. Kita punya environment semua lain. Jadi tak boleh nak samakan semua orang. Okay, walaupun anak 10, anak 1 ke, dia tetap ibu. Dia tetap dah pernah jadi ibu. Korang pernah rasa kan macam mana jadi ibu ni, macam mana berpantang tu. Okay, lepas tu Haifah sarankan korang Haifah sarankan korang pakai baju tu kalau boleh, biar baju yang longgar-longgar. Lepas tu kan kalau macam stokin, kalau ikutlah sekarang musim panas, kalau tak nak pakai pun tak apa. Kalau nak pakai pun kalau malam bolehlah pakai sebab sejuk kan. Lepas tu baju tu biar longgar, jangan ketat-ketat sebab nak bagi darah tu, peredaran darah tu berjalan lancar. Okay? Lepas tu lagi satu, tungku kan. Kalau tak ada tungku, korang pakai yang ais hot pack tu, yang boleh isi air panas tu kan. Okay, Haifah letak link kat bawah. Sebab Haifah pun pakai juga yang tu. Tak sempat nak pergi buka dapur, nak pasang dapur lah. Lagi-lagi masa rumah sewa tu macam banyak lah yang tak ni kan. Tapi tak apa, kita guna je apa yang kita ada. Okay? Kita sebenarnya kena banyak waktu berpantang ni, kita sebenarnya kena banyak-banyak sangat bersabar. Bila dah jadi ibu ni lagi kena banyak sangat sabar. Okay, waktu jadi isteri kena sabar juga. Nak jadi ibu lagi banyak sabar. Okay, tak apa. Macam kalau orang tak faham kita ke waktu kita ganggu kan, kadang-kadang sebab orang sekeliling ke, sebab environment ke, sabar banyak. Tu je Haifah bercakap. Haifah cakap sabar. Sebab apa? Sebab kalau tak sabar, memang boleh kena lah. Memang boleh meroyan. Tahu tak, bahaya meroyan ni, gesing kat anak. Itulah Haifah nak share juga tips ni, berpantang ni. Okay, berpantang kalau boleh, biar tempat kita pantang tu pun tempat yang kita selesa. Okay. Ada. Dia pun nak share. Dia ni waktu berpantang, dia ni tidur aja. Dia nak main je. Okay. Lagi-lagi kan kalau anak korang, anak ibu-ibu tu, okay, lagi-lagi kalau anak kena jaundice kan, sebenarnya lagi tak terasa berpantang tu. Sebab apa? Sebab orang lain macam boleh relax kat rumah. Kita hari-hari ulang alik anak jaundice. Ni bukan tak risiko ke apa kan. Jangan salah faham Kalau kadang Haifah share tau dekat IG, Haifah share benda-benda macam ni kan. Ada yang cakap macam Haifah merungut lah apalah. Haifah bukan merungut. Haifah bukan tak bersyukur. Tak. Haifah bersyukur. Haifah enjoy semua momen yang Haifah lalui waktu berpantang tu. Waktu Haifah melahirkan, Haifah enjoy je the moment. Cuma Haifah nak bagi tips ni supaya kalau ada ibu-ibu kat luar sana yang macam Haifah juga, sekurang-kurangnya diorang tahu apa nak buat. Diorang tahu macam anak akan kena jaundice. Sebab masa Haifah bersalin tu, Haifah memang baca orang cakap expect for the worst kan. Haifah memang expect for the worst, tapi Haifah tak sangka yang anak Haifah akan kena jaundice. Okay, sebab masa dia lahir tu dia tak ada kuning ke apa, tak ada. Sehari lepas tu yang naik kuning dia. Okay, selalunya dia 48 jam kan baru nampak kan kesan jaundice tu. Macam tu lah. Haifah nak share tips ni supaya ibu-ibu luar sana faham
apa yang akan berlaku, apa yang korang kena buat bila anak kena jaundice. Lagi-lagi kalau prolong jaundice, lagi hari-hari sampai berapa bulan pun korang kena pergi jumpa doktor. Korang kena cucuk darah kan, cucuk ni darah tangan ambil kat sini. Kadang kesian tau. Itulah. Haifah sampai tanya suami Haifah, sampai Haifah menangis dalam kereta waktu hari keberapa sebab anak Haifah jaundice kan, tinggi sangat, terlampau tinggi sampai doktor kata nanti kena masuk ward lagi sekali. Sebab dia masa yang pertama tu dah keluar, lepas tu kali kedua tu lagi nak kena pergi ward, masuk ward lagi. Memang menangis lah sebab Haifah buat macam-macam nak bagi anak Haifah ni hilang kuning dia, tapi kalau Allah tak izinkan, benda tu tak jadi juga kan. Jadi kita sebagai ibu ni kena banyaklah sabar. Okay, tengok suami Haifah bagus. Dia memang bagus. Dia bukanlah nak puji suami sendiri, tak. Dia memang jagalah Haifah waktu dalam pantang. Dia yang masakkan. Mak Haifah datang, mak Haifah masakkan. Masa mak Haifah balik, dia masakkan untuk Haifah. Kadang dia beli pun kalau Haifah cakap kan, macam tak sempat kan dia kerja, dia kerja sendiri. Tapi bila dia nak keluar tu, dia nak pasang apa-apa ke, dia akan pergi beli nasi ayam ke apa ke. Makan je lah benda yang Haifah tak ada rezeki Haifah makan. Cuma ada Haifah tak makan sangat. Dulu pun sebelum bersalin pun Haifah taklah makan semua benda. Ada benda yang Haifah ni sebenarnya, kalau Haifah tak kisah kalau makan benda tu hari-hari. Contohnya Haifah makan nasi dengan ikan goreng ataupun ayam goreng hari-hari pun Haifah tak kisah. Macam tu. Haifah ni jenis yang tak jemu lah. Makan apa pun boleh, Haifah tak kisah. Cuma ada benda yang Haifah tak makan, memang Haifah tak akan makan. Tu je. Okay, so suami Haifah ni dia akan beli. Ni Haifah share lah sikit kan, perjalanan Haifah masa Haifah berpantang tu. Masa tu kita orang dah balik rumah sewa. Mak Haifah pun dah masa tu Mak Haifah datang, Mak Haifah masakkan semua. Masa Mak Haifah ada, lepas tu Mak Haifah balik kat Perak. Sebab masa tu kan PKP. Mak Haifah buat surat semua tau untuk datang Perak dengan ayah kan, dengan adik Haifah datang. Lepas tu balik tu kiranya tinggal Haifah, suami Haifah dengan anak lah. Sebab kita orang duduk kat rumah sewa. Lepas tu kadang-kadang macam suami tak sempat masak, jadi dia akan beli nasi ayam ke, kadang dia beli nasi putih. Lepas tu dia beli lauk tu ambil lah ikan rebus, sayur ke apa ke. Macam tu je lah Haifah makan. Haifah okey je makan, apa benda pun Haifah makan je kalau dia bagi. Cumanya kadang-kadang Haifah tak makan. Kadang Haifah macam lambat-lambat makan. Sebab apa? Sebab Haifah fikir macam nak susukan Haifah tu. Jadi suami Haifah lah, dia banyak sangat cakap macam makan lah, nanti tak makan masuk angin semua kan. Macam tu lah. Kadang Haifah suruh standby. Haifah cakap kat suami, sebab dulu pun masa Haifah tak bersalin pun memang kat rumah memang akan sentiasa ada biskut. Jadi pagi-pagi Haifah akan makan biskut kalau tak sempat nak masak ke apa kan. Makan je biskut dulu. Asalkan perut tu kita alas, kita isi dulu. Macam tu lah. Okay. Jadi ibu-ibu kat luar sana, kalau ada yang dah nak bersalin, dah nak berpantang kan, lepas bersalin of course dah nak berpantang. Lepas tu macam risau, fikir tak ada orang datang urut lah apa kan, confinement semua dah penuh, dah tak sempat nak booking ke apa. Jangan risau sangat benda tu. Okay, cari je kat WhatsApp, kat Facebook ke, cari je confinement yang ada, yang boleh datang urut sekejap pun jadilah kan. Kalau tak dapat sebulan, seminggu. Kalau tak dapat seminggu, berapa hari, 7 hari, 5 hari ke, 3 hari ke. Kalau tak dapat juga, datanglah sehari ke. Lepas tu nanti ada masa lagi kita tanya dia kan, bila dia free lagi, nanti boleh datang urut lagi. Macam walaupun dah lepas pantang ke, nak suruh orang datang urut kan, boleh lah minta tolong. Kalau yang confinement tadi, macam Haifah, itu Haifah ambil package dekat Kedah ni. Haifah ambil dengan Malika Haifah bayar 3 hari berapa lupa dah, 5 kot, 500 ke 400 macam tu lah. Sebenarnya dalam banyak-banyak Haifah search tu, dia yang paling murah dengan dia punya servis. Tapi Haifah tak ambil yang tangan semua tu kan. Haifah tak ambil sebab dia sebenarnya ada dalam set tu, tapi Haifah tak ambil sebab Haifah sendiri tak nak. Sebab masa tu kan bukaan pula, jahitan Haifah macam masih terasa lagi macam sakit semua tu. Haifah punya jahitan ni ambil masa dekat sebulan juga nak elok.
Walaupun Haifah makan vitamin C sebagainya, cakap kena makan vitamin C banyak waktu berpantang supaya kita punya luka cepat sembuh. Okay. Lagi apa Haifah nak cerita lah. Banyak sebenarnya Haifah nak cerita. Kalau kata nak murung tu ada. Kalau kata nangis tipulah tak ada. Ada sebab anak first Haifah macam tak ada lagi ilmu kan cakap kan. Sebab emosi tengah tak stabil time tu. Benda simple pun kita akan rasa macam sedih ke. Benda yang simple, sesimpel benda pun kita akan mudah untuk rasa sedih, rasa murung. Cumanya kadang-kadang kena ni lah, jangan layan sangat emosi tu. Kena cepat-cepat ingat kita ada anak, macam tu. Okay, lepas tu kalau kata tak sempat mandi tu, korang gosok je lah gigi dulu. Kalau macam kata anak tengah tidur, korang buat je apa yang sempat dulu. Kata kan tak sempat mandi kan, okay, gosok gigi dulu, basuh muka dulu. Okay, nanti anak dah tidur balik, korang mandi pula, macam tu. Lepas tu okay, dah tidur, nanti anak dah tidur, nak kemas sikit-sikit apa yang ni. Tapi Haifah macam tu lah. Tapi tak payahlah kemas-kemas tu, biarlah itu suami kita buat macam tu lah. Okay. Jadi Haifah sangat-sangat bersyukur. Haifah bersyukur waktu Haifah berpantang tu ada yang jaga Haifah. Okay, walaupun kalau kita ingat balik, Haifah paling sedih kalau nak ingat balik waktu anak Haifah kecil. Haifah tak boleh sebab waktu berpantang tu lah. Maksudnya tak boleh sebab apa? Sebab waktu tu hari-hari Haifah pergi klinik dengan penat. Kita penat bersalin ni tak habis lagi. Kita kena pergi klinik hari-hari. Bayangkan, tengah hari pun ada sekali tu sampai 2 kali pergi. Maksudnya pagi sekali, lepas tu tengah hari sekali untuk cek kuning dia. Lepas tu, itulah Haifah cakap, Haifah macam macam-macam lah. Haifah macam nak cakap, bersyukur lah Haifah dah Allah bagi Haifah pengalaman macam ni kan. Dia pengalaman yang sangat berharga yang kita kena raikan. Pengalaman ni kita kena raikan sebab apa? Sebab tak semua orang Allah bagi rasa berpantang. Tak semua orang Allah bagi rasa bersalin. Okay, kena selalu sangat ingat. Kadang-kadang kan waktu berpantang ni kita jangan dengar sangat apa orang cakap. Okay, jangan dengar sangat, jangan ambil hati sangat apa orang cakap sebab kita mudah teremosi tau waktu ni. Okay, sebenarnya kadang macam okay, Haifah kan anak kena jaundice semua. Jadi Haifah macam tanya orang nak pakai, nak tips macam mana semua. Kadang orang bagi tips kat kita. Ada juga yang macam siap tanya, macam cakap, kenapa sebelum ni masa mengandung tu banyak makan ni ke banyak makan tu ke. Macam ia akan buat kita terasa tau benda tu. Kita macam terasa macam nak kata kita salah ke kan anak kuning ni. Tak sebenarnya. Jadi benda-benda tu lah kita jangan fikir sangat. Jangan ambil kisah sangat apa orang cakap time tu. Kita jawab je lah macam biasa. Kita okey je, macam tu. Okay, jangan cepatlah trigger kan. Kadang ada Haifah tahu kalau waktu lepas bersalin ni biasanya family, kawan-kawan mesti nak datang tengok anak kita kan. Kita nak rehat tapi orang nak tengok anak kita. Biar je lah diorang datang, tak apa. Biar suami kita ke tolong ni. Kita tak payah. Diorang nak datang tu mendoakan kita sebenarnya. Mendoakan kita. Diorang nak tengok kita. Diorang nak tengok kita okey ke tak. Kalau ada apa-apa nak tolong, minta tolong. Macam tu. Okay. Diorang datang tu nak tahu khabar kita ni macam mana. Diorang nak tengok anak kita. Okay. Tu je lah Haifah boleh cerita. Haifah boleh cakap yang kena banyak bersabar. Kena banyak sangat bersabar. Memang waktu ni memang waktu yang kata paling genting lah, sangat genting. Dia lagi genting daripada waktu nak bersalin. Sebab dia melibatkan emosi. Bersalin ni tak libatkan emosi sangat. Dia lebih kepada kudrat kita nak meneran. Lebih kepada kita punya fizikal dah bersedia ke belum. Mental pun kena bersedia juga. Sebab kita takut kan, kita
ada apa-apa komplikasi ke macam tu. Tapi Haifah nak cakap waktu berpantang ni sebenarnya emosi kita kena kuat, kena sangat kuat. Okay, kalau kata ada yang diuji waktu lepas bersalin, okay, ingat yang macam mana? Ingatlah yang semua tu sebenarnya ujian untuk kita, untuk mematangkan kita supaya kita lebih macam mana cakap, lebih dekat dengan dia. Sebenarnya lah, tu je lah Haifah nak cakap. Haifah pun bukanlah orang yang sesuai nak cakap benda ni, tapi Haifah tahu dalam YouTube Haifah ni, kat sini Haifah tahu ada ibu-ibu yang tengok video Haifah ni kan, yang mungkin mengalami ataupun tengah merasai ke kan pengalaman berpantang tu. Korang kena kuat, korang kena kuat sangat mental korang. Okay, lagi-lagi kan, ni yang anak pertama. Masa Haifah kat Wat tu, ada kakak tu cakap kalau anak dia dah anak sampai 3-4 orang, lagilah macam mana. Cuba fikir dia cakap macam tu. Dia nak jaga baby lagi, baby jaundice, pramatang. Nanti ada anak-anak yang lain lagi nak bagi, nak masak, nak makan semua, nak kena dia juga masak kan. Masa tu Haifah macam terfikir tau. Masa tu macam, ya Allah, macam mana agaknya orang yang anak sampai 5-6 orang tu, anak kecil-kecil lagi, katakan yang besar pun mungkin umur 6 tahun ke 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun kan. Macam mana? Itulah sebenarnya. Tu Haifah cakap, semua orang tak sama pengalaman berpantang dia. Ada orang berpantang dengan anak yang sulung, ada orang berpantang dengan anak 5, ada orang berpantang dengan anak yang 10. Bayangkan macam mana. Dan lagi satu, tak semua orang ada tempat berpantang yang kondusif, yang Haifah boleh cakap yang dia nak, yang seperti yang dia nak. Maksudnya mungkin bilik berpantang dia tu dia berkongsi ke, kita tak tahu kan benda tu. Tapi Haifah nak cakap semua tu adalah ujian. Kita manusia, kita sebagai ibu ni banyak sabar. Banyak sabar satu, lepas tu kita banyakkan fikir, bukan fikir apa, maksudnya kita mencari solusi. Sebab Allah bagi kita akal untuk kita mencari solusi. Kita jangan menggunakan nafsu semata-mata. Okay. Walaupun kita tengah sangat-sangat emosi waktu kita berpantang tu, tapi itulah, bersabar semampunya. Okay. Okay. Haifah rasa macam banyak pula Haifah cerita benda yang bukan tips berpantang kan. Haifah lebih kepada Haifah nak cakap yang pantang ni sebenarnya emosi je lah, kena kuat. Tu je. Yang lain-lain tu dia tak ni sangat, dia tak penting sangat. Tapi bila emosi kita kuat, insya-Allah segala-galanya waktu pantang tu kita boleh melaluinya. Okay? Kesakitan yang kita rasa, kepayahan kita membesarkan anak, okay? Tak apa, tu semua adalah pengalaman menjadi ibu. Kan? Sebab kita menunggu cahaya mata, kita dah tunggu lama cahaya mata kita, dan Allah dah bagi, kita patut bersyukur kan. Okay. Tu je dari Haifah. Jadi kepada ibu-ibu kat luar sana, selamat berpantang, selamat bersalin. Yang bakal melahirkan anak tak lama lagi tu, Haifah doakan urusan korang dipermudahkan insya-Allah. Okay, banyak-banyakkan ingat Allah. Okay, banyak-banyakkan bersabar. Tu je Haifah cakap. Dan enjoy, korang kena enjoy semua momen waktu berpantang. Okay, kena enjoy je, lalui je apa yang ni semampu kita lah. Maksudnya kita plan dah macam mana, kalau tak jadi ikut plan kita tu tak apa, insya-Allah ada yang terbaik yang Allah nak tunjuk kat kita. Kan, sebab bila kita sabar, di akhirnya pasti akan ada pelangi. Bila kita bersabar, di akhirnya pasti akan ada ganjaran untuk orang yang bersabar. Okay, itu je. Pastikan korang tekan butang subscribe, tekan butang like, komen pengalaman korang kalau ada. Itu je. Bye. Assalamualaikum.